Hai semua, selamat datang ke Luang Perpustakaan. Sikap gila dan berani yang ada dalam diri Musk membolehkan beliau menjadi peneraju kepada teknologi dunia menerusi rangkaian syarikat miliknya. Siapa yang tidak mengenai Musk? Elon Musk dilahirkan pada 28 Jun 1971 di Afrika Selatan. Beliau merupakan seorang urat buku kerana gemar membaca. Namun hal ini menyebabkannya sering dibuli di sekolah. Ketika usianya 10 tahun, Musk bermain komputer dan mengenai Commodore VIC-20 dan membuatnya belajar program pengatur caraan. Ketika usianya 12 tahun, beliau berjaya menjual satu permainan yang dipanggil Blaster dengan harga $500. Pada tahun 1989, ketika beliau 18 tahun, beliau telah berpindah ke Kanada dan melanjutkan pelajarannya dalam bidang fizik dan perniagaan di University Pennsylvania pada tahun 1992 serta di peringkat tertinggi dalam bidang fizik tenaga di University Stanford. Tetapi perjalanan tersebut berhenti di tengah jalan apabila beliau mengetahui mengenai potensi perniagaan hasil ekonomi internet. Beliau merupakan seorang jurutera, bisnesmen, perekat industri serta usahawan teknologi. Beliau merupakan CEO kepada semua perniagaan yang dimilikinya. Lebih hebat lagi, Elon Musk menerima ranking ke-21 orang paling berkuasa di dunia dan dinobatkan sebagai orang paling terkaya di dunia dengan nilai bersih mencecah $22.8 bilion. Perniagaan Elon Musk pertama, Jeep2 merupakan perniagaan pertama pada tahun 1995 di mana ianya merupakan komunikasi dua hala antara pengguna dan pelanggan, di mana pengguna menghantar mesej manakala pelanggan boleh fax mesej tersebut. Dan Jeep2 berperangan mencipta peisian untuk syarikat akhbar dalam talian. Selepas setahun beroperasi, More Development Venture melaburkan $3 juta sebagai pertukaran untuk pemilik. Elon Musk diganti sebagai CEO oleh ahli perniagaan yang lebih berpengalaman iaitu Richard Shawkin, tetapi Musk kekal sebagai Naib Presiden Eksekutif dan Ketua Pengawal Teknologi. Pada saat ini, Jeep2 di bawah pimpinan Shawkin mula melebarkan sayap dengan melebarkannya ke dalam industri akhbar yang membolehkan mereka mendapat perangan dalam talian. Perangan terawal di bawah pimpinan Shawkin ialah New York Times sehingga rangkaian akhbar yang lain turut sama mengikutinya. Jeep2 juga turut menyertakan seni hiburan untuk kategori perniagaan yang berbeza. Namun Musk tidak menyetujuinya. Musk bertambah tidak setuju apabila Shawkin ingin Jeep2 bergabung dengan syarikat CitySearch pada tahun 1998 sehingga menyebabkan Musk melakukan pemberontakan dan ingin menyingkirkan Shawkin sebagai CEO. Pada tahun 1999, syarikat Jeep2 telah dibeli oleh Compaq dengan harga $307 juta. Musk mengambil wang tersebut untuk menubuhkan perniagaan seterusnya. Perniagaan PayPal tidak terhenti separuh jalan dan duduk diam sambil menikmati kekayaan sahaja. Beliau membuat keputusan untuk menguruskan kekayaannya dengan menubuhkan bank dalam talian dan bergabung dengan syarikat peisian Confinity pada tahun 2000 untuk membentuk PayPal. PayPal Holding merupakan syarikat yang mengendalikan sistem pembayaran dalam talian dan berfungsi sebagai alternatif untuk kaedah tradisional seperti cek dan pesanan wang. PayPal telah mula berkembang pesat dalam kalangan masyarakat dan berjaya mengumpul keuntungan lebih daripada $61 juta. Hal ini sedikit sebanyak menjadikan PayPal sebagai pilihan utama sebagai medium pembayaran. 2 tahun kemudian, iaitu pada tahun 2002, eBay telah membeli PayPal dengan harga $6.33 bilion Malaysia. Perniagaan SpaceX tidak terhenti di sini. Pada tahun 2002, Musk mempunyai minat mendalam mengenai penerokaan angkasan lepas. Hal ini menyebabkan Musk menubuhkan Space Exploration Technology Corporation (SpaceX), iaitu sebuah syarikat pengangkutan angkasa lepas dari Amerika Syarikat. Syarikat SpaceX ini membina kenderaan perancang yang sebahagian yang boleh digunakan semula iaitu Falcon 1 dan Falcon 9, siri kapsul angkasa lepas Dragon.
Musk mula membuat satu projek yang dinamakan Mars Oasis, di mana projek ini merupakan eksperimen rumah hijau bertujuan untuk menguji kemampuan sesuatu tumbuhan untuk hidup di planet Merrick. Benih tumbuhan ini diletakkan di dalam gel tengah hidrat yang disimpan di dalam satu rumah hijau mini sebelum ianya dihantar ke planet Merrick. Projek Mars Oasis ini dilaksanakan untuk menjadikan penerokaan angkasa lepas sebagai tarikan utama masyarakat. Musk ingin memulakan projek Mars Oasis dengan bantuan pakar dan perekat aero angkasa Rusia. Tetapi beliau gagal meyakinkan mereka sehingga memaksa Musk mengambil alih dan melancarkan SpaceX sendiri. Musk akhirnya menjalankan hubungan kerjasama dengan NASA selepas 4 tahun SpaceX ditubuhkan. Dan SpaceX Dragon menjadi kapal angkasa pertama yang dibina secara komersial untuk dilancarkan dan diletakkan di stesen angkasa antarabangsa ISS pada tahun 2012. Pada tahun 2020, satu sejarah tercipta di mana SpaceX telah menghantar 2 orang manusia ke stesen angkasa lepas menggunakan kapsul Crew Dragon. Perkara ini merupakan percubaan kali pertama membawa manusia ke angkasa lepas, di mana sebelum ini roket Falcon 9 digunakan untuk menghantar muatan kargo ke orbit. Hal ini menjadikan SpaceX sebagai satu syarikat yang berjaya mengembangkan roket Falcon dan menjadi pesawat yang dapat dipakai berulang kali sekaligus mengurangkan pemberjalanan perjalanan ke angkasa lepas. Kejayaan terbesar yang diciptakan oleh SpaceX menjadi sejarah dan mungkin lebih banyak misi membawa manusia ke stesen angkasa lepas selepas ini. Perniagaan Tesla. Sekarang kita beralih pula ke bidang otomotif, iaitu jenama sebuah kereta Tesla. Musk mengetuai semua reka bentuk produk, kejuruteraan dan pembuatan global kenderaan elektrik, produk barangan bateri dan produk tenaga berasaskan solar. Produk Tesla yang berjaya mendapat tempat dalam hati masyarakat adalah seperti kereta sukan Luster 2008. Tesla juga menggerakkan sedan Model S dan mendapat kereta keseluruhan terbaik daripada pengguna serta menjadi kereta terbaik pada tahun tersebut. Dan diikuti dengan pengeluaran Model X SUV pada tahun 2015. Model ini menerima taraf keselamatan 5 bintang dalam ujian pentadbiran keselamatan trafik lebuh raya kebangsaan. Semakin tahun semakin hebat, Tesla telah memurahkan penghantaran kenderaan elektrik pasaran besar dengan jarak 320 batu pada tahun 2017. Seterusnya, memperkenalkan Tesla Semi yang berjaya menjimatkan $200,000 lebih batu berdasarkan kos bahan api saja. Pada tahun 2019, Tesla melancarkan Cybertruck di mana ianya mempunyai utiliti yang lebih baik berbanding truk tradisional serta presentasi yang lebih hebat. Presiden Korea Selatan iaitu Yoon Suk-yeol juga mengalurkan pembinaan logik kenderaan elektrik EV menerusi pertemuan mereka secara alam maya. Musk menyatakan rancangannya untuk membina sebuah kilang mega di Asia bagi menghasilkan logik kenderaan elektrik. Kerana Korea Selatan merupakan lokasi pelaburan teratas senai kemahiran manusia dan teknologi serta persediaan pengeluaran mereka. Tesla juga merupakan pembeli utama alat ganti terbaik buatan negara tersebut bagi produk pemanduan otonomi dan kecerdasan buatan. Hal ini nyata membuka minat Musk untuk melabur dalam infrastruktur pengecasan EV Korea Selatan. Perniagaan Twitter. Media sosial ini sangat dekat dengan anak muda kini, iaitu Twitter, di mana ianya digunakan untuk menceritakan apa yang terjadi dalam kehidupan seharian. Pada tahun 2022, Musk berjaya mengambil alih Twitter daripada CEO dengan harga $207.6 bilion dan disusui dengan pemecatan mereka serta-merta. Perkara ingin menyebabkan Musk menjadi pengalah tunggal. Musk membeli Twitter untuk membantu masyarakat dunia dan mahukan tamadun manusia mempunyai ruang digital selain mengelakkan ruang kebencian dan perpecahan masyarakat. Oleh itu, platform Twitter menjadi platform untuk kebebasan bersuara, meluahkan pendapat serta melontarkan apa yang terbuku di hati. Hal ini turut disetujui oleh bekas Presiden Amerika Syarikat iaitu Donald Trump
di mana ia berpendapat Twitter sekarang sudah di tangan individu yang tepat. Pendapat bagi penonton, kita sepatutnya menjadikan Musk sebagai idola, di mana beliau tidak takut dengan cabaran yang akan beliau hadapi. Kebanyakan anak muda sangat takut untuk mengambil risiko kerana risaukan kegagalan. Sebagai seorang yang menceburkan diri dalam bidang perniagaan, sudah semestinya kegagalan merupakan proses untuk membaiki diri menjadi seorang yang lebih berjaya. Ramai anak muda yang baru bermula dalam bidang perniagaan sering gagal kerana tidak mengenal kehendak pasaran dan menjadi titik tolak perniagaan jatuh. Kita perlulah sentiasa upgrade diri dan produk supaya mampu memberikan impak dalam diri pengguna. Jatuh bangun Musk berjaya membuahkan hasil di mana Musk dinobatkan sebagai industri terkaya di dunia dengan kekayaan yang dimiliki melebihi 188 bilion US dollar, di mana beliau berjaya mengatasi Jeff Bezos iaitu pengasas Amazon. Keputusan terletak di tangan kita, sama ada mahu berjaya atau sebaliknya. Musk berjaya membuktikan kepada masyarakat bahawa beliau sangat berani menempuhi pelbagai cabaran untuk terus berjaya sehingga ke saat ini berada setinggi bangunan tertinggi di dunia. Kita boleh menjadi seorang yang berjaya seperti beliau jika kita mengahu segala cabaran yang datang dalam hidup kita. Inilah perkongsian kali ini. Harap dapat memberikan idea kepada sesiapa yang ingin berjaya. Jumpa lagi.